Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini bertemu kembali kita ke rancangan program bedah buku yang saya rasakan kita akan meminta kepada Ketua Jabatan Pendidikan Jasmani, iaitu Encik Muhammad Hamzah bin Sarimun, yang merupakan Ketua Jabatan Pendidikan Jasmani dan Co-Curriculum di Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Antarabangsa Kuala Lumpur. Diucapkan selamat datang kepada Tuan Encik Muhammad Hamzah bin Sarimun ke program bedah buku kita pada pagi ini, ya Tuan. Ya, terima kasih. Okey, berdasarkan apa yang kita sedia maklum dah, ni ada buku yang saya rasakan memang membantulah dalam jabatan kami. Saya lupa pula nak perkenalkan diri saya. Saya Ika Nadia binti Maidris, pensyarah akademik di Jabatan Pendidikan Jasmani dan Co-Curriculum, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi yang ini merupakan saya punya Ketua Jabatan dan saya akan menjadi moderator lah pada program bedah buku yang bertajuk Realiti dan Cabaran Rekreasi Luar di Malaysia. Jadi sebelum kita bedah buku apa yang terkandung dalam buku-buku ini dan buku ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan perkenalkan dahululah siapa yang kita akan minta pada pagi ini sebagai membedah buku. Cuma merelatekan benda ni, menghubung kaitkan buku ini dalam pengurusan di IPG kita lah. Jadi sebelum itu izinkan saya Tuan Hamzah untuk memperkenalkan diri tetamu kita lah pada hari ini, memulakan pendidikan sebagai guru pelatih di Maktab Perguruan Lembah Pantai Kuala Lumpur dalam bidang kesastraan Melayu. Bayangkan, KJ kita pada hari ini merupakan kesastraan Melayu semasa memegang diploma pendidikan dan pendidikan jasmani. Ini pendidikan jasmani. Disebabkan itu, selepas mendapat kita panggil belajar dalam bidang diploma ni, dia ditugaskan di Sekolah Rendah Kemasan St. John Bukit Nanas, Kuala Lumpur pada tahun 1989. Kemudian berpindah ke SK Simpang 5 di Sungai Besar selama pada tahun 1992. Dan berpindah lagi ke SK Khair Johari Sabak Bernam pada tahun 1994. Okey, atas desakan saya rasa dia nak macam Tuan Hamzah nak belajar lagi, Tuan Hamzah. Saya macam seronok nak belajar. Jadi dia menyambung pelajaran di ijazah sarjana muda di Universiti Pendidikan Malaysia pada tahun 1999 dalam bidang ijazah sarjana muda pendidikan jasmani. Kemudian setelah habis menjadi pelajar berijazah, beliau ditempatkan penempatan semula di SMK Engku Aziz di Sabak Bernam pada tahun 2002 hingga 2004, kan? Ya, betul. Okey, selepas pada 2004 beliau berpindah ke SMK Sri Gombak dan berkhidmat di sana sehingga 2007. Dan pada tahun 2003, kan? Tuan menyambung pelajaran dalam ijazah sarjana pendidikan jasmani di Universiti Melaya daripada 2003 hingga 2005. Dan pada 2008 sehingga kini beliau berkhidmat di dalam di perkhidmatan di ijazah di Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Antarabangsa sebagai yang terkini lah Ketua Jabatan Pendidikan Jasmani dan Co-Curriculum. Seterusnya, kita dah perkenalkan diri, kita dah tahu tentang sedikit pasal tetamu kita hari ini. Jadi kita cubalah minta kepada Tuan Hamzah untuk mengatakan apa yang Tuan Hamzah telah bedahkan buku berkaitan ini pada hari ini. Baik, pertama sekali terima kasih pada Cik Ika. Nampak agak nervous sikit, mungkin secara live agaknya. Baiklah, tapi tak apa. Baik, sebelum kita bincang secara lebih mendalam, lebih jauh, izinkan saya untuk memperkenalkan. Ini adalah buku yang saya bedah ataupun kita akan bincangkan. Dan tajuknya rekreasi di Malaysia ni sangat sinonim dengan bidang saya, iaitu bidang pendidikan jasmani dan co-curriculum. Jadi untuk ni, saya kupas dulu definisi rekreasi luar. Apa yang dikatakan rekreasi? Ramai pendapat yang memberikan, tapi saya ringkaskan kat sini. Rekreasi ni sebenarnya satu aktiviti ataupun kait rapat dengan masa lapang seorang, masa senggang. Masa yang digunakan dan dia berasal dari perkataan Latin, iaitu leisure.
ya. So bagaimana seorang itu menggunakan masa lapang dia digunakan untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti yang berfaedah, ya, seperti rehat, ya, untuk aktiviti kecerdasan, ya, aktiviti masyarakat dan juga untuk berekreasi, ya. Baik, kalau kita lihat juga rekreasi ini juga dia berkait rapat dengan masa lapang yang dilakukan di sekitaran yang terbuka atau alam semula jadi. Ya, kalau kita lihat di Malaysia, kalau kita cakap rekreasi, dia akan berkait rapat dengan aktiviti macam berkelah, ya, macam hiking, ya. Kalau yang minat berbasikal tu akan ada mounting, ya. So itulah yang dikatakan rekreasi, dan ia juga selalunya dilaksanakan di alam semula jadi. Ya, maka macam mana alam semula jadi itu memberikan sesuatu kesan, ya, macam di situlah, ya, kita lihat kebesaran para pencipta, ya, kita berinteraksi dengan alam, ya, dalam jangka masa. Kalau kita biasa sekarang ni kita berinteraksi dengan staf kita bekerja, ya, tapi apabila kita berada di alam semula jadi ni, kita akan berinteraksi dengan alam. Mungkin juga dalam masa yang sama interaksi dengan binatang-binatang, ya, ataupun ialah dalam dunia kita ni pun, ya, tidak aku jadikan jin dan manusia selain beribadah padaku. So dalam konteks macam ni, ya, bukan kita saja yang ada kat dunia kita ni. So dalam konteks kita rekreasi tu mungkin ada juga yang menumpang, yang tengok, oh bestnya rekreasi dia orang, begitulah mungkin. Jadi maksud Encik Hamzah ni macam subjek macam aplikasi luar ni. Ya. Umpama kita punya ni lah makmal hidup. Ya. Maksudnya kita belajar dalam kelas teori-teori, lepas tu kita dapat aplikasikan di luar kehidupan kita, maksudnya di luar pada rumah, maksudnya apa patut kita buat, kita aplikasikan semula lah dalam kehidupan macam tu kan. So dalam konteks macam ni, apabila kita mendalami ataupun menguasai ilmu rekreasi ni, so kita boleh gunakan dalam kehidupan kita seharian lah. Ya? Kalau tak silap saya, masa saya belajar di UPM tu, ada seorang pensyarah saya, Abu Bakar Siddiq. Ya, dia telah memberitahu saya, pensyarah saya juga. Sama lah tu. Guruan, ya. Kalau pendidikan luar ni, Pak Bakar, semua orang kenal. Panggil Ayanda ABS. So dalam konteks macam ni, dia beritahu, kat hutan tu sebenarnya adalah supermarket yang besar. Kita nak apa, semua ada kat dalam tu. Jadi kita boleh gunakan. Cuma kita kena tahulah yang boleh makan, tak boleh makan, yang gatal ke, yang so kita kena belajarlah dengan alam. Maksudnya bila kita belajar teori tu, kita dapat ilmu. Ya, betul. Jadi ilmu tu kita gunakan semula sebagai di luar tu makmal hidup kita lah. Kita so dalam konteks kita ada ilmu dan kita gunakanlah ilmu tu. So kita berinteraksi dengan alam sekitar tu, maksudnya kalau kita lihat kita ni spesies dengan monyet kan. So kalau monyet tu boleh makan, maksudnya kita boleh makan lah. Ya, betul. Betul lah, ya. Okey, terima kasih Encik Hamzah. Definisi definisi rekreasi luar atau dikenali sebagai outdoor recreation lah, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Maksudnya definisi dia terlalu luas. Ada orang skupnya lain, ada orang pandangannya lain. Tapi satu saja, apa yang kita belajar itulah kita buat. Maksudnya bukannya di luar kita kosong, kita di luar ada ilmu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, soalan seterusnya Tuan Hamzah, saya nak bertanya jugalah kan. Kalau kita buat aktiviti rekreasi luar ni, kita mesti ada matlamat. Ya, betul. Boleh tak Tuan nyatakan berdasarkan pada buku kita ni, apakah matlamat dalam aktiviti rekreasi luar ni? Baik, ya. Kalau lihat daripada tulisan Prof ni, ya, dia senaraikan beberapa matlamat, tapi saya ringkaskan, ya. Yang pertama sekali, penerapan nilai-nilai murni dalam kehidupan kita. Ya. So, dalam rekreasi ni kita dapat memupuk semangat nilai-nilai murni ni dalam kita punya aktiviti lah. Ya, contohnya bekerjasama, perpaduan, ya, toleransi. Kalau misalnya kata kita buat aktiviti perkemahan kan, so takkan kita makan seorang-seorang. Betul. Kalau kita masak pun takkan kita makan suruk kat belakang, kita makan seorang. Jadi kita sama-sama. Ya, kalau ada yang ni, so benda-benda akan masuk lah. Ya, macam sifat kerjasama, perpaduan, ya, toleransi. Kadang-kadang dalam konteks macam ni, tak kira lah apa bangsa pun duduk sekali. Ya, kalau selama ni kita tak biasa satu bilik, tapi kalau rekreasi ni,
tak mustahil. Satu kemah pun boleh. Dengan bangsa yang berbilang bangsa lah. Maksudnya bolehlah kita berukuh. Ya, upah dan dalam konteks yang lain pun rekreasi ni pun boleh jadikan sebagai satu dakwah pula. Tapi kenalah kita tunjukkan nilai-nilai kita yang baik. Jadi dalam konteks yang tak secara langsung tu kita berdakwah daripada mereka. Baik, selain daripada itu matlamat yang lain tu kita masukkan tentang pembangunan rekreasi dekat Malaysia ni. Macam mana kemahiran-kemahiran yang terlibat tu adalah aktiviti yang mencabar, ya. Contohnya macam kemahiran mendaki, ya, berenang, ya, berlari, melompat, ya, berbagai kemahiran-kemahiran yang asas yang kita gunakan, ya. Kalau masa kita buat aktiviti hiking, kan? Takkan kita pergi naik seorang. So dalam konteks yang lain kita akan membantu, ya. Dan kalau kita sendiri pun tak mampu, kita akan dibantu, ya. So dalam konteks macam itulah, ya. Yang seterusnya ketiga iaitu berkaitan dengan cintakan alam sekitar, ya. Bila kita cakap dengan rekreasi ni, kita tak akan lari ataupun tak boleh lari daripada alam sekitar. Betul. Ya. So dalam konteks bila kita menjiwai, kita masuk dalam tu, tak secara langsung kita mencintai alam sekitar. Ya. So selama ni kita senang-senang boleh petik pokok, tabang pokok, ya. Okay, macam ni lah Tuan Hamzah, macam saya tengok kan. Ya. Kita pergi Gunung Kinabalu lah. Ya, betul lah. Maksudnya kita pergi ambil gambar, tapi jangan tinggalkan benda lain. Ya, maksudnya sampah ke apa kita buat turun balik. Ya, betul. Saya rasa itu adalah satu contoh lah. Maknanya matlamat dekat sini mesti ada nilai-nilai. Ya, maksudnya betul, kena ada betul. kesedaran diri, Ya. kan? Kemudian mesti cinta alam sekitar, maksudnya tidak mengotorkan, maksudnya ya, seperti mana alam tu macam tu lah kembali dia, kan? Betul kan? Ada setengah tempat ni, Cik Ika, kalau contoh saya pergi kat Johor tu apa? Di mana tu? Gunung apa? Gunung Ledang. Gunung Ledang, ya. Okay, Gunung Ledang, Ya. okey. Sebelum kita naik Gunung Ledang kan, kita akan dia check dulu, ya. Apa kita bawa? Contohnya 2 botol mineral. Tulis Maggi berapa, ya. So ini semua bahan-bahan yang besok balik kena ada. Ya, ini kelestarian tu kita jaga tak secara langsung memupuk ataupun mendisiplinkan. Semua orang bertanggungjawab terhadap alam sekitar. Ya. Kalau tak ada benda-benda macam ni, tak ada pengawasan, tak ada apa, orang lalai. Ya. Kalau kita lihat contoh ada setengah-setengah tempat yang memang cantik tapi penuh dengan sampah. Contoh yang saya tengok ni terbaru ni dekat Gunung Everest kan? Ya. Kalau tuan nampak lah, maksudnya pendaki-pendaki Ya. dia pergi bawa barang, Ya. dia turun tinggal barang. Maksudnya dia tinggal, dia punya kejayaan kat atas tu bawa Pasal apa kan? lah tu? Kenapa dia boleh tinggal barang tu? Sikap saya rasa. Sebab dia Mungkin rasa sikap satu lagi bila sampai dah, kalau boleh semua kita nak buang. Ya. Contoh macam saya pun naik ke Gunung Kinabalu mula-mula tu bawa lah ni, tapi sampai setengah tu kalau boleh nak buang semua dah, tak lalu nak bawa. Sebab rasa dia tak larat Siapa-siapa yang merasai, tapi kalau ada sikap tu cintakan alam sekitar, kita takkan sekali-sekali, ya. Betul. Waimah kita nak petik bunga ataupun patah bunga, Betul. tapi kena ingat, ya, kalau kita petik ke apa takut termasuk alam lain, ya. Itu matlamat dia. Dan yang akhir sekali mengukuhkan nilai-nilai keagamaan, ya. So dalam konteks macam ni, rekreasi ni juga satu cabang untuk mengukuhkan nilai-nilai keagamaan, ya. So dalam konteks ni kita akan percaya, ya, kebesaran Tuhan kita, ya, kebesaran alam. Jadi kita boleh berinteraksi dengan alam, tapi jangan sesekali kita cabar alam. Betul. Ya? Ya, betul. So dalam konteks 3 tempat ni, ya, saya ingatkan pada yang lain, ya. Kalau kita masuk ke hutan, laut, gunung, ya, jangan sekali-sekali lah bercakap besar. Ya, betul. Walaupun kita dah biasa tempat tu, ya. Tempat yang kita masuk tu bukan tempat kita, ya. Jadi kena sentiasa hormat, kena sentiasa peganglah keagamaan tu, ya. Betul. Kalau boleh, ya, keagamaan tu walau di mana sekadar pun, kalau kita sebagai muslim ni sembahyang jangan lupalah, ya. Umpama macam ni lah Tuan Hamzah. Ya. Kita berada satu tempat tu ada. Ya, Kita kena hormat dia. Ya, Kalau betul. kita nak dihormati. Betul, ya. Kalau tidak nanti apa-apa macam Ya, tu, betul. Kalau kita nak dihormati, kita hormat orang dulu. Ya, betul. Baiklah. Okey. Terima kasih Encik Hamzah pada menjawab persoalan matlamat utama lah. Okey. Kalau kita tengok tadi dah matlamat, lepas tu kita nak tengok faedah. Faedah tadi kita dah tahu dah. Kan? Okey. Jadi kita tengok hasil daripada rekreasi luar ni kepada Bina Insan Guru. Dalam IPG ni kita melaksanakan program Bina Insan Guru kan? Ya, betul-betul. Kalau di universiti kita, kalau di UPSI, di universiti universiti apa dah UPM, universiti UPM dengan UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris dengan universiti di UPM lah maksud saya, kita buat
camping tu dari segi pendekatan tingkat luar. Tapi kalau dalam IPG ni kita gunakan insan guru. Yep. Okay, cuba kita tengok video yang dihasilkan montaj oleh pelajar PDPP, program diploma pada 26-30 bulan yang lalu. Yep. So antara aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh bakal-bakal guru ini. Tengok. Okay, kalau kita tengok Cik Hamzah, kita tengoklah pada hari pertama mereka berkumpul. Ya. Pendekatan apa yang kita gunakan ni? Maksudnya adakah kita menguji kepimpinan diorang ke? Pengurusan masa, organisasi. Boleh tak Cik Hamzah huraikan? Baik. Sebenarnya kita ni daripada UPM ataupun UPSI kan. So dalam universiti ni kita panggil outdoor. Ya. Tapi apabila masuk ke IPG, dia tak panggil outdoor sebab ini adalah benda wajib dan pelajar kena masuk. Kalau macam kita dulu mungkin major kan. Dan dipanggil bina insan guru. Dan tujuan utamanya adalah untuk membina insan guru-guru yang ada, guru berlatih lah utamanya. Ya. So dalam konteks macam ni, semua tu terangkum. Ya. Apa yang dikatakan JERIS tu ada. Maksudnya dalam falsafah ni. JERIS tu kan. Termasuk dalam ni. Jasmani, emosi, passion, pelak dengan. Tak secara langsung dah ada. Tapi dia tak adalah, kalau kita dulu major dan memang ni, tapi dalam konteks macam ni, mereka kena tahulah. Jadi antara aktiviti-aktiviti ni banyaklah menguji. Maksudnya betul. kita menyediakan pelajar IPG kita Betul. bila berada di luar nanti dipostingkan di mana-mana. Mereka telah bersedia fizikal dan mental. Mereka bersedia bersedia kalau masa kata tak adalah masuk kawasan pendalaman dengan pacat, dengan apa, kita dah biasa kan dengan pacat. Kalau kita buat aktiviti ni kena cari tempat-tempat yang ada macam tu supaya mereka tak geli, tak apa. Mungkin selepas ni pacat tu dah jadi mainan bagi mereka. Maksudnya memancing, memboleh. Betul. Tiba-tiba dia akan berkata, terima kasihlah kerana membuatkan program bina insan guru ni sebagai persediaan mental, fizikal mereka dalam kita menempatkan mereka menjadi guru yang fleksibel lah. Baik, kebanyakan macam tu lah. Cik Kai, kebanyakan pelajar-pelajar saya yang ditempatkan di pendalaman, mereka sangat berterima kasih, terutama pada pelajar-pelajar yang memang daripada bandar, yang tak pernah merasa mandi kat sungai, yang tak pernah rasa macam mana melalui denai. So bila mereka dah merasai masuk tempat tu, mereka dah bersedia dari segi fizikal, mental, dari segi semualah yang jadi tu. Jadi kat situ kita dah siapkan dan kita melahirkan guru-guru yang memang bersedia lah, yang berketerampilan dari semua aspek. Maksudnya kalau kita tengok montaj video pelajar PDPP program DIG ni kan, Hamzah, kita tengok maksudnya aspek kepimpinan, organisasi, masa seperti saya cakap tadi lah. Maksudnya kesediaan diri dalam menghadapi cabaran yang akan datang. Jadi rasa Cik Hamzah, adakah program bina insan guru ni boleh tak kita majukan lagi ke tempat-tempat yang macam kita rasa pelajar perlu wajib lulus, maksudnya perlu ada pendekatan kelas teori dahulu, kemudian kita buat kepada amali, maksudnya tak adalah terus ke amali sebab nanti kita tak nampak macam mana pengurusan mereka. Macam ni Cik Kai, di IPG ni dia lebih pada terbagi pada beberapa bidang. Kalau mereka kata kita nak wajibkan kepada pelajar-pelajar, contohnya TESOL, pengajian Islam tu nampak tak berapa sesuai lah. Tapi benda ni ataupun bina insan guru ni atau lebih ke outdoor, memang ada pada pelajar-pelajar major pendidikan jasmani. Dia punya corak latihan, dia punya corak train yang dibuat ni hampir sama dengan apa yang kita lalui di universiti. So dalam konteks ini kita lihat banyak faedah ataupun apa yang kita boleh dapati daripada aktiviti rekreasi ni. Kalau saya boleh huraikan. Yang pertama sekali, dapat meningkatkan kecergasan fizikal, mental dan sosial. Mana mungkin seorang tu boleh naik gunung ataupun nak pergi hiking ataupun nak basikal kalau tak ada fizikal. Betul. Maksudnya kita nak buat aktiviti ni pun kita kena sihat ceria. Betul. Maksudnya fizikal kita okey. Maksudnya badan sihat, minda cerdas macam tu kan Cik Hamzah. Okey, kemudian Cik Hamzah. Kemudian kita lihat dari sisi mental pula. Mana mungkin kalau kita nak masuk hutan, kekuatan mental tak ada. Saya lalui perkara ni macam saya mungkin dah biasa anak kampung kan. Datang dari kampung. Bila pergi survival, saya ingat masa tu Ita Hidup. Ita Hidup
yang diberi hanya 3 batang mancis, pisau, Okey. untuk survive, untuk hidup lah. Tak silap saya 3 hari. 3 hari 2 malam. Lama tu. Iyalah, makan cari sendiri. Dekat mana tu hutan? Masa kampung? tu saya di Langkawi, di Pulau Beras Basah. Okey. So dalam konteks macam ni, kalau kekuatan mental tak kuat, contohnya pelajar-pelajar perempuan datang ditempatkan, pertama sekali agak-agak apa yang diorang buat, Cik Kah? Kalau Yang perempuan lah. Perempuan Ya, yang tak pernah duduk. Inilah memang orang KL lah katakan. Macam saya nak tanya Cik Hamzah, macam pengalaman saya pun pernah juga pendidikan luar dulu masa kat USI. Tapi kalau kita tengok konteks contoh pelajar ni, adakah dia pelajar bandar? Ya. Bandar, Ya, dia ya. pergi. Mungkin saya rasa pertama dia akan rasa kenapa mesti begini, boleh tak balik. betul lah. Maksudnya dia tengok kalau pula dia kena seorang. Ya. Saya rasa mental dia ialah koyak dulu menangis saya rasa lah. Kalau bahasa mudah sekarang koyak lah mentalnya. Betul juga. Kan? Pertama sekali dia menangis. Tapi selama mana dia boleh menangis? 2 jam, 3 jam, 5 jam. Selepas tu agaknya apa jadi? Life might go on. Ah. Kehidupan boleh teruskan. Dia dah menangis tu dah tak ada. Dia masih hidup lagi. Dia menangis. Jadi dia perlu makanan. Akan cari makanan. Memang perasaan tu takut, malamkan bermalam seorang-seorang, So dia akan mulalah, So bagi mereka yang ini kebanyakan pelajar-pelajar yang memang peringkat utama koyak, tapi bila dah melepasi satu memori yang sangat manis, dia boleh hidup dengan keadaan yang serba kekurangan. Maksudnya dia dah boleh berkawan dengan alam. Dia boleh Alam tu akan berinteraksi membantu dengan dia. alam. Betul. Maksudnya dia tidak keseorangan sebenarnya. Alam tu ada dengan dia. So dalam konteks macam ni, kalau kita niat kita baik, macam kita lah kalau orang Islam, sebelum kita nak stay satu tempat tu, sebab kita ni berkongsi. Betul. So minta izin. Kalau niat kita baik apa, insya-Allah dia akan bantu. Tanpa kita sedarlah dalam konteks macam mana. Dia tak wujudkan dalam bentuk yang nampak kan, dalam konteks yang lain lah. So dalam konteks macam itulah, dari segi mental dan dari segi sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, pembangunan potensi individu. Dengan konteks macam inilah nampak potensi individu untuk menyerlah. So contoh kalau misalnya kata kita buat ini Bina Insan Guru BIG, kepimpinan kita nampak yang selama ni kita boleh congkil bakat ataupun kepimpinan dia, mungkin boleh mengimamkan solat, ataupun beri tazkirah, ataupun selama ni kita tak tahu dia pandai masak, tengok kebolehan tu kita boleh congkil. Betul. Maksudnya dia tak tahu pun apa kelebihan dia. Betul. Pada waktu Bina Insan Guru ni lah kita dapat congkil bakat terpendam pelajar-pelajar kita ni, akhirnya sebenarnya membantu dia kan. Tapi dalam konteks macam ni kan, saya pun pernah melalui 2 tahun lepas rasanya di Bagan Lalang, di pelajar PSMP yang memang basic. Mereka ni dibesarkan tanpa ada pengalaman memasak apa semua. Tapi apa boleh mereka buat? Mereka gunakan telefon tanya mak. Ada kubis depan mak nak buat apa kubis ni? Potong macam ni. Lepas tu nak buat apa? So dengan bantuan mak dia dan secara tak langsung mak dia pun terima kasih pada saya sebab mendidik anaknya boleh masak sekurang-kurangnya kubis goreng. Kemungkinan pelajar ni mungkin dia pernah berasrama kan. Betul. Jadi bila pula jenis yang ada taraf hidup yang tinggi, ada orang gaji, mungkin dia balik sudah ada. Jadi bila dalam BIG ni rupanya dia boleh. Bila orang kata dalam keterpaksaan semua boleh. Betul. Dia sebenarnya bukan terpaksa lah, tapi dalam konteks dia kena lawan pada kehendak dia. Kalau misalnya kata kat rumah dia siapkan semua. Tapi bila macam BIG ni kena buat dan setiap apa yang kita lakukan dinilai. Jadi nak tak nak kita kena tunjuklah kepakaran kita, kemahiran kita kat mana kita pakar. Kalau misalnya kata yang perempuan tu dia bagus dalam bidang masakan, tunjukkan. Dan tak mustahil juga yang setengah-setengah nampak je lembut, nampak apa, tapi dia sangat berani dalam bidang-bidang yang ekstrim, contohnya tali ke. So dalam konteks macam tu kita baru nampak. Tak mustahil juga nampak badan sadar tapi bila nak turun tali tu pun dah menggigil ataupun ada yang menangis tak nak tapi kebanyakan yang tak nak sampai kat bawah dia minta izin sekali lagi. Itu maksudnya dia dah dapat melawan mental dia. Sebenarnya dalam konteks kita ni rekreasi, kita sebenarnya berlawan dengan diri kita sendiri. Kalau kita dapat mengatasi, contoh kalau misalnya kata malam tu malam ni seorang ada hantu apa semua, tapi sebenarnya dalam diri kita sendiri. Tapi kalau kita boleh lawan, so benda tu akan berjaya lah. Jadi kemanisan dia kat situ. Okey.
Jadi BIG ni adalah juga kan maksudnya dalam kaitan cabaran kreasi luar lah. Maksudnya kita relate dengan juga apa yang berkaitan dengan kemahiran-kemahiran yang ada di dalam kreasi luar. Betul macam Ya, mana? betul. Ini saya nak tambah lagi. Ya, Maksudnya, boleh. selain daripada itu, ia juga dapat melahirkan masyarakat yang tahan lasak dan cergas. Ya, tahan lasak ni maksudnya tak semestinya pukul 10 tidur. Tapi masa BIG tak pukul 10 tidur Ya, betul. Kadang-kadang Nampak juga ada. masa saya outdoor education tu, Aha. 2 hari tak tidur. Tahan Dia nak tak nak pasal ada fesi kan. Okey. Fesi suruh cari ini. Kalau tak dapat, siaplah. Kat situ kita, memang peringkat awal kita rasa marah, geram. Tapi selepas melepasi tu, satu nikmat. Kita boleh tak tidur 2 hari, 3 hari. So kita sebenarnya boleh bila dalam keadaan yang tertekan ataupun dalam keadaan ni. So dalam keadaan yang lain, kita juga lasak. Seingat saya dulu, hujan ke, saya pernah tidur dekat dalam air. Boleh? Boleh. Itu bila kita dalam keadaan terpaksa tu kita boleh buat. So dari segi fizikal, mental tu kuat. Dan seterusnya kita lihatnya wujudkan nilai-nilai murni seperti kerjasama, toleransi. Itu saya katakan dalam konteks rekreasi ni, dia memupuk satu semangat yang sangat miracle, sangat ajaib. Kita tak pernah kenal, tak begitu rapat, tapi bila kita dapat satu kumpulan ataupun satu kemah, dah macam adik-beradik. Dia macam ni lah bila kita nak pergi hiking. Kita partner kawan, jangan tinggal aku. Tapi Ada sebabkan pair, bila dah mentor seorang kawan dah ni, lepas tu kita kenal dengan orang lain. Alas kawan kita pergi dulu, orang lain yang kawan kita. Jadi waktu tu lah kita puas itu. Maksudnya apa yang berlaku ni dalam segi ni, berlakulah dalam kehidupan kita. Betul. Dalam konteks itu saya katakan tadi, rekreasi ni dia sangat berkait rapat dengan kehidupan semati kita. So dalam kat sini kita perpaduan dan setia kawan dalam diri individu. Kadang-kadang kita boleh nilai kawan kita masa aktiviti ni. Kita ambil contoh sajalah, kalau mesti kata survival, ada makanan sikit. Kalau kita nilai setia kawan tu tinggi, sikit macam mana pun sama-sama makan. Makan sama rata. Sama rata. Ada sikit, ada banyak makan banyak. Tak ada makan, jangan makan kawan lah. Okey, betul Cik Hamzah. Okey, itulah kita tengok kalau kaitan antara BIG dengan cabaran rekreasi luar lah kan. Okey, sekarang soalan seterusnya saya nak bertanya dengan Cik Hamzah lah kan. Okey, apakah faktor-faktor utama yang mendorong kita panggil keterlibatan, maksudnya sebab kita sebagai rakyat Malaysia, kita rasa macam seronok nak enjoy aktiviti rekreasi luar ni. Macam contoh, kita join aktiviti rafting, buat motor rafting, kita pergi hiking, paragliding, kita pergi aktiviti laut. Jadi saya rasa antara faktor-faktor utama yang mendorong rakyat Malaysia ni suka buat aktiviti rekreasi luar. Boleh tak Cik Hamzah bagi pendapat? Kenapa? Baik, pertama sekali untuk mendorong ni kan, untuk mendorong rakyat Malaysia ni boleh melakukan aktiviti rekreasi. Pertama sekali dari segi aspek kewangan. Kita nak pergi mana-mana pun pakai duit. Walaupun pergi hutan pun. So persiapan nak pergi hutan pun kena. Kalau kita nak tahu nak bermalam, takkanlah kita kosong saja kan. Sekurang-kurangnya mesti ada kemah yang berkualiti, supaya hujan ke apa semua tak masuk. So dalam konteks macam tu, kewangan juga. Tapi sebenarnya rekreasi ni lebih pada hubungan kita dengan alam. Kalau boleh, apa yang ada kat alam itu yang kita gunakan. Tapi kita tak mampulah macam orang-orang yang ekstrim ni kan. So mereka boleh dengan selai pinggan, dengan pisau boleh survive dalam hutan. So dalam konteks macam tu, inilah kita. Pertama sekali dari segi kewangan. Kedua, kita lihat dari segi ilmu. Kalau orang tak ada ilmu pun masuk hutan, takut keluar-keluar jadi orang hutan. Tak tahu nak buat apa. Masuk hutan tak tahu nak buat apa. Kelip. So dalam konteks macam ni kita lihat lah. So apa tujuan kita masuk? Kalau kita ada setengah orang masuk hutan tu nak release tension ke, nak lihat besarnya ciptaan Maha Kuasa ni kan, kita masuk. So dalam konteks macam tu kita tahu kat mana diri kita. Okey, Cik Hamzah. Kita nak beritahulah kepada penonton-penonton sekiranya anda ada soalan ataupun pendapat berkaitan dengan idea kan, bolehlah menaik di ruangan chat yang ada di tepi. Kemudian kepada tuan-tuan dan perempuan
bolehlah juga mengisi link kehadiran untuk SPL KPM. Ya. Dapatlah e-sijil. Okay. Sambil mendengar, sambil kita dapat ilmu. Ya. Betul Cik Hamzah? Ya, sambil kita kongsi lah. Ya, betul. Sebenarnya pun kalau dapat ada yang masuk dan kita sama-sama berkongsi pengalaman. Ya, Sebab betul. kadang-kadang kita ni walaupun kita berada sebagai seorang pesara, tapi dalam konteks ni kita lihat ya, ilmu ni kadang-kadang bukan saja ada pendidikan, ada degree, ada master. Kadang-kadang bila kita masuk hutan, orang asli dalam hutan tu lebih berilmu daripada kita. Betul, saya Saya setuju. bagi contoh Askar dia macam askar. just bau saja dah tahu apa kat depan. Ini bau kijang. Begitu dengan pelaut ya, dia tengok langit di laut tu dah tahu. Ini saya katakan tadi guru saya Tok ABS. ABS betul. Dia dalam dia pusing tangan, dia kata ribut nak datang. Sekejap 10 minit semua bergulung. So ilmu seorang tu sangat inilah dia tak boleh dibeli ataupun dapat dekat universiti ke tak. Kadang-kadang daripada alam semula jadi. Ya, betul. Begitu Cik Gai. Okey, kita tengok dahulu video berkaitan dengan aktiviti sukan lasak yang berada di Malaysia. Sebab selepas ini kita akan menjawab lagi persoalan berkaitan ataupun kita bincangkan lagi buku-buku beberapa buku ni berkaitan dengan realiti dan cabaran rekreasi luar di Malaysia Cik Hamzah. Kita tengok video dahulu. Ini di mana Cik Gai ni? Yang ini yang gambar video pertama tadi, yang rafting kita tengok tu, yang itu di Ulu Slim lah. Kalau kita tengok semula kan, kalau kita tengok saya rasa boleh memperramai orang lain. Ya, betul. Untuk join aktiviti rafting ni di Ulu Slim yang mereka katakan teknikal lah sebab sungainya kecil, batunya banyak, jadi kita perlukan guide depan dan belakang lah. Betul. Maksudnya pengalaman seseorang tu perlu dalam melaksanakan kemahiran ni. Jadi yang kita tengok tu enjoy lah. Kadang-kadang Cik Gai, kita nampak macam ni, kita sendiri tak tahu. Maksudnya di negara kita pun ada tempat-tempat yang sangat betul. Kita sendiri tak pernah meneroka ataupun so selepas ni dengan adanya bedah buku ni mungkin para recreation semua boleh cari tempat-tempat. Sebenarnya di Malaysia banyak sangat tempat Ya, betul. Cuma kita kurang didedahkan saja. Macam kita tengok macam ATV ni, Hamzah. Ni dekat Dabong. Dabong Kelantan. Maksudnya aktiviti rekreasi ni kita kena explore. Orang kata tempat viral. Tapi kalau kita nak tempat viral ni, pastikan kita ada ilmu lah. Ya, betul. Maksudnya yang melaksanakan program aktiviti rekreasi kat sana semua dah berlesen. Jadi kita rasa macam secure lah. Maksudnya kita selamat. Lepas tu kita buat aktiviti, kita rasa macam yang penting enjoy dan selamat. Maksudnya ikut SOP lah Cik Hamzah kan. Cik Ika pernah naik ke ATV ni? Pernah. Pernah. Dia sama macam kereta ke? Dia lain sikit lah teknikal dia. Dia lain dia sebenarnya boleh terbalik kan kalau betul, kalau salah. Kena ada ilmu lah. Ya, betul. Maksudnya sebelum kita buat aktiviti apa, kita dia bagi taklimat dahulu kan Cik Hamzah kan. Okey. Ini antara contoh-contoh lokasi aktiviti rekreasi lah Cik Hamzah. Kalau dekat Kuala Lumpur Tapah ni, kita tahu dia tengah dalam proses rafting. So kalau nak masuk pun susah. Jadi bayaran tu mungkin mahal. Macam Cik Hamzah katalah, aktiviti rekreasi ni kosnya tinggi. Tapi kita tengok pada apa yang kita pilih. Ya, betul. Macam Kuala betul. Kuala Lumpur ni satu tempat yang agak pendalaman ya. Ya, betul. So kadang-kadang tempat-tempat macam ni yang di hulu yang tak pernah orang masuk, bila kita buat baru benda tu jadi lah baru. Betul Cik Hamzah. Macam maksudnya tempat orang asing ni. Ya, betul. Kita macam memajukan industri orang asli. Maksudnya orang yang datang
sebab dia ada tepi perumahan tepi sungai kan. Ya, betul. Maksudnya siapa yang perlukan, orang kata healing lah. Kemudian Gopeng ada tempat yang kita boleh explore, ada gua. Maksudnya kita boleh masuk caving, gua tempurung lah. Ya, betul. Kemudian kita boleh pergi main rafting, ada water tubing, water repelling. Okay. So gabung Kelantan lah pada contoh-contoh aktiviti rekreasi. Okay. Kalau Cik Hamzah tengoklah pada apa yang saya tayangkan video tadi kan. Okay. Boleh tak Cik Hamzah macam menyatakan adakah faktor ekonomi, tempat yang diviralkan ni menjadi membantu peranan kepada organisasi rekreasi luar dengan kepada diri sendiri dan juga kerajaan dalam memajukan, maksudnya rekreasi luar ni lah dalam kita punya apa ciri-ciri yang kita suka untuk explore kan. Baik, terima kasih Kak. Okay. Kita lihat ya, rakyat Malaysia ni keterlibatan dan rekreasi ni dia banyak faktor yang kena lah. Pertama sekali dari segi ekonomi tadi saya kata. Ya, kalau kita nak masuk ke Tabung ataupun kita nak masuk ke Gopeng, kita bukan dekat pinggir, kita kena masuk 4-wheel masuk dalam. Betul, jadi kos tu berbeza lah. Ya, betul. Takkan kayak apa semua pun boleh bergerak sendiri. Betul. So dari segi ekonomi tu kenalah dia ya. Tapi itulah berbaloi kan kalau mesti kata dari segi kos dengan kepuasan yang kita terima. Macam kita nak naik Gunung Kinabalu. Ya, betul. Bayaran dia kan mahal juga kan. Betul ya. Flight lagi. Tapi kepuasan dia lain. Betul Cik Hamzah? So kalau mesti kata kita nak lagi kepuasan, contohnya nak naik gunung tu tak bawa apa-apa pun boleh. Semua ada orang yang bawa. Kita maling gunung. Maling gunung. Kita bayar bang saja ya. So sampai ke atas barang-barang kita pun ada. Ya, itu saya kata dari segi kos ya. Kedua dari segi kat Malaysia ni, kalau saya tak silap lah, antara negara di dunia ya Fazi semua, antara negara di dunia yang paling banyak cuti. Kadang-kadang kita lagi cuti panjang ada macam berbagai aktiviti, betul kan? Betul. Kadang-kadang kita setiap tahun yang baru tu dah susun dah. 2024 ni kat mana cuti panjang? Kat sini lah cuti umum yang kita boleh ambil. Ya, betul. Cuti sekolah, cuti perayaan. Kawan-kawan kita yang suka ride ke apa semua, susun kat situ. Ya. So cuti panjang juga mempengaruhi. Ya. So kita gunakanlah masa panjang ni, tapi selalunya apabila cuti panjang ni, itu saya katakan kita nak buat aktiviti, tapi dari segi asasinya kebanyakannya masih terangkap. Ya. Betul. Bila kita nak masa cuti panjang ni, kadang-kadang dari segi penginapan tak cukup. Ya, betul. Homestay tak cukup. Saya ambil satu dari contoh. segi infra lah. Ya, itu kita tak lengkapkan itu dulu. Saya ambil satu contoh. Saya tinggal di Sekinchan. Ya. Sekinchan ni dulu kawasan pertanian pun. Padi je. Sekinchan dekat Kuala Selangor. Ya. Selangor. Ini daerah yang tak pernah masuk pun sekarang bawa isteri semua dalam tu. Dulu kan tak ada apa-apa pun. Orang pergi naik motor je pergi ke kebun, pergi ke sawah padi. Sekinchan sawah padi tu. Ya. Tapi Cik Ika tahu tak, kat sawah padi pun dah ada kapal terbang. Oh, ya ke? Ada kapal terbang, ada ladang tebu. Bila kena Sabtu Ahad, orang yang nak pergi sawah ni pun dah jam. Oh, dah tak boleh nak pergi. Dah tak boleh nak pergi sawah lah. Maksudnya orang dah gunakan kawasan tu untuk rekreasi. Dengan aktiviti, kalau Cik Ika pernah nampak, kalau mesti kata di Kanada ke atau di Eropah, mereka potong jerami gandum tu untuk buat makanan kuda. Kat Sekinchan pun ada. Maksudnya dia guna sawah padi tu? Sawah padi selepas dipotong tu, dia punya jerami tu, dia dah boleh roll untuk makanan binatang. Maksudnya teknologi tu dah ada kat situ. Dari segi pertanian dah boleh masuk ke rekreasi dah. Maksudnya kita boleh, orang kata OOTD. Ya, betul. Ya. Maksudnya buat pelancongan lah kan? Ya, betul. Selama ni dulu macam saya duduk sabak benam Sekinchan kena buli lah kawasan kampung. Sekarang orang yang bandar tu pun masuk sini. Saya pula tempat saya nak masuk. Begitulah dari segi cuti panjang dan faktor geografi tu. Kemudian kita lihat faktor-faktor lain dari segi kemajuan infrastruktur dan pengangkutan. Kita tak nafikan negara kita dah mula membangun dari segi highway. Contoh saya cakap tadi lah, kalau nak pergi Sekinchan dulu mengambil masa yang panjang 2 jam. Sekarang 1 jam dah siap dah. Dah ada highway latar. So dalam kemudahan tu yang mempengaruhi kemajuan satu kawasan. Satu kawasan dan aktiviti rekreasi itu sendiri. Dan bantuan yang lain kita membantu. Kita membantu. Kalau dulu bergantung semata-mata pada pertanian, sawah padi. Sekarang ni dia letak bot untuk bergambar pun dah boleh dapat. Boleh dapat income lah pada orang yang tempat lah, tempat cantik. Kadang-kadang kalau kita lihat, kalau dulu jagung nak kena
jual di pasar. Kadang-kadang orang sendiri pergi ke kebun untuk dapatkan yang fresh. So dalam konteks macam ni lah, ya, dari segi Maksudnya pengangkutan. dari segi pengangkutan mempengaruhi ekonomi juga lah kepada penduduk setempat kawasan pelancongan tersebut, Cik Hamzah. Ya, betul. Aha. Ini dulu kalau saya tengok pagi-pagi biasanya petani yang pergi sawah. Okey. Ini sekarang berdurun-durun bas, ya, Masuk. pelancong nak pergi bersama padi. Ya. So dalam konteks macam itulah. Ya. Kemudian kita lihat yang ini, saya lihat budaya dan gaya hidup sihat. Ya. Ini juga sangat mempengaruhi, ya, dalam aktiviti rekreasi ini. Ya. Itu kita dah bincang tadi. Mana mungkin seorang yang nak melakukan rekreasi tak sihat, dalam betul. keadaan yang jiwa kacau, ya. Yang tidak bersedia. Dari segi fizikal, mental. So selalunya orang yang ini akan mengamalkan cara hidup ataupun gaya hidup sihat. Ya. Maksudnya dari segi kalau kita nak pergi naik Kinabalu pun kita dah kena buat latihan. Ya, kita betul. pergi sendiri. Maksudnya kehidupan dia kena gaya hidup sihat lah. Maksudnya aktiviti ni kita ada yang benda yang bagus kan, Cik Hamzah? Kan tak boleh lah kalau misalnya kata nak pergi ke Gunung Kinabalu tu dengan tak ada latihan, tak ada apa, tiba-tiba aku nak naik gunung. Tak mungkin lepas. Betul. Tak mungkin lepas. Kalau misalnya kata lagi dari segi aspek usia, ya, sangat membantulah, ya. Ada juga yang nanti kita akan lihat, ya, ada satu video macam mana kanak-kanak yang berusia bawah 10 tahun pun boleh naik. Begitu juga dengan yang dah dewasa pun boleh naik. Tapi itulah saya kata dalam konteks kita nak berrekreasi ni mestilah ada kekuatan dari segi fizikal, mental, ya, dan semua aspek lah. Betul Cik Hamzah. Saya setuju pendapat Cik Hamzah tu. Okey. Kalau kita tengok kepada cabaran pula Cik Hamzah, Ya. kita tengok pada adakah insentif kerajaan boleh mempengaruhi ataupun membantu penduduk setempat dalam memajukan tempat rekreasi dia? Itu sangat membantu, Ika. Ya. Insentif kerajaan ni kadang-kadang kerajaan ni lah yang membangunkan ataupun tahu mana tempat yang dibangunkan. Ya. Kadang-kadang dari konteks apa yang dibantu tu untuk meningkatkan lagi kejayaan bidang rekreasi ni lah. Ya. Mana mungkin orang nak pergi ke satu kawasan dengan tak ada perhubungan, tak ada infrastruktur yang ni. Jadi konteks macam tu, kerajaan sangat membantu. So dalam konteks macam ni, apa yang kerajaan boleh lakukan, ya, ini sebagai satu pelaburan lah. Ya. Dengan adanya pelaburan, adanya satu kawasan yang baik, ya, bukan saja dalam negara, malah kita boleh bawa daripada luar negara sebagai satu industri. Ya. Mungkin kalau dulu kita tengok, ya, orang-orang Jepun, ya, sanggup datang daripada Jepun datang ke Malaysia untuk main golf. Datang Malaysia pagi, petang diorang balik. Masih lagi untung main golf kat Malaysia. Kos dia tinggi. Compare dia pergi main dekat negara dia sendiri. Mungkin sebab faktor senang akses. Ya, betul. Maksud kerajaan membantu lagi. Ya, betul. Kan? Dalam konteks itulah. Kalau misalnya kata nak datang sini pun susah, transport tak ada, mana mungkin. Dalam konteks macam ni, kerajaan juga kena melabur supaya benda-benda tu akan membantu dari segi ekonomi negara sendiri. Ya? Dalam konteks yang tak secara langsung, negara akan dapat income lah, dari bidang rekreasi ini sebagai satu bidang pelancongan, ya, dan bawa masuk ramai pelancong-pelancong ke negara. Okey, maksudnya macam contoh bila kita sekarang aplikasi TikTok ni, Ya, betul. viral tu mempengaruhi daripada orang tak tahu tiba-tiba tahu, Ya. daripada sikit tiba-tiba ramai. Adakah Tapi tak ada Tok Man, tak ada. Adakah Cik Hamzah rasa kan viral ni boleh mempengaruhi ataupun memajukan satu tempat untuk kita buat aktiviti rekreasi? Ya. Adakah Cik Hamzah rasa pengaruh paling besar TikTok tu membantu? Ya. Macam ni lah. Kalau dulu kita bergantung pada pengalaman, kalau kata kita nak pergi ke rumah kawan kita ke, bergantung pada alamat, tanya kawan, ya. Sekarang pergi mana pun boleh kan? Boleh tak? Boleh. Macam mana kita nak pergi? Kita Google Maps, kita benar. Kita sini viral ke sini. Ya. Tapi sebelum kita nak pergi, kita tengok dulu komen. Ya. Komen tu paling penting, Cik Hamzah. Kalau komennya negatif, saya rasa tak ramai. Jadi, orang kata view tu penting. Betul, Cik Hamzah? Ya. Itu juga dalam konteks sekarang ni, dalam dunia yang moden, yang serba canggih ni kan, kadang-kadang banyak benda yang dah hilang. Ya? Dengan akses TikTok, dengan akses Google apa semua, dapat semua apa kemudahan yang ada kat situ. Ya? Contoh nak buat rekreasi di kawasan contohnya Kincan, apa yang ada kat situ? Ya? Semua ada. Dari segi makan kat mana, saya bukan nak promosikan, tapi something yang agak ni, kalau kita lihat satu kawasan tu mungkin orang tak kenal.
Ya, tapi kemudahan ada teknologi ni, orang tahu, oh, kat sini ada kawasan jetty, so Jetty. dapat makanan yang fresh. Betul. Sambil dia rekreasi, dia juga dapat makanan, dapat nak kata petik jagung fresh, kat situ pun dapat. Inilah teknologi. So memang betul lah teknologi dengan adanya TikTok, adanya teknologi ni, semua kita boleh Google lah. Insta, Facebook. Bagi mereka yang pakar tu memang tak. Yang pula yang suka buat blog pun sama juga membantu memajukan industri tempat kawasan ya Cik Hamzah kan. Okey, kalau kita tengoklah kan Cik Hamzah dalam buku yang kita nak cuba kupas ni. Dia ada menyatakan cabaran dan rekreasi luar. Cabaran Kalau Cik Hamzah tengok kan, cabaran-cabaran yang dihadapi dalam melaksanakan aktiviti ni, apa yang Cik Hamzah katakan dia boleh mempengaruhi dalam melaksanakan aktiviti rekreasi luar ni? Baik, kalau kita lihat macam cabaran kita lihat rekreasi ni satu bidang ataupun industri yang sangat nampak ada masa depan lah, dari segi ekonomi, dari segi pembangunan, so tapi dalam konteks yang lain kita tak boleh nafikan cabaran-cabaran yang kita hadapi, terutamanya dari aspek industri itu sendiri. Contoh kita lihat kalau kita nak menjalankan rekreasi ni, kita perlu ada satu kemudahan, kita perlu ada khidmat tenaga yang mahir. Dia tahu selok-belok kawasan tu dan sangat mahir lah. Dalam sesuatu tu lah. Dalam satu tempat tu. Contohnya kalau dia nak buat aktiviti rekreasi, maksudnya tempat glamping kita boleh. Maksudnya orang kata dulu kita bina kemah tepi sungai. Tapi sekarang kita tengok ada orang sediakan tempat macam dom, kemah besar. Maksudnya dia berkemah, tapi ada aircon. Saya rasa mungkin antara benda-benda cabaran ni, saya rasa boleh mempengaruhi sesuatu industri untuk rekreasi luar untuk membangun. Betul tak? Ya, betul. Dalam konteks macam itulah. So kadang-kadang orang nak pergi rekreasi ni, dia tak nak benda yang dia biasa guna. Dia nak lain daripada yang lain. Contohnya kalau kita biasa masak pakai gas apa, bila sampai ke rekreasi ni, itu sebab dalam DIG pun diajar macam mana nak kaedah nak menghidupkan api. Bukan senang kita sendiri pun daripada kampung ni nak hidupkan api, lebih-lebih lagi bagi 3 batang mancis, agak mustahil lagi dengan anak-anak kita yang tak pernah masak, tak pernah jumpa hidupkan api. So mereka ni kena tahu ilmu macam mana nak hidupkan api. So dalam konteks macam tu, ada setengah orang yang memang dia nak survive. So macam mana masak gunakan kayu api, so macam mana buat air, so ada setengah-setengah yang mungkin Ika pernah belajar macam mana nak masak telur tu tanpa ada apa-apa. Macam mana Ika? Kalau saya lah, kalau saya bagi katalah 2 biji telur, Ika masak. Kalau saya dapat tepi pantai, saya guna pasir lah Cik Hamzah. Kalau berdoa agar matahari terik. Jadi saya gali pasir tu, saya letak telur dan tutup. Gitulah untuk dapat nak rebus. Takut nanti telur tu keluar ayam lah. Sebenarnya itulah berdasarkan kita pengalaman lah kan. Mungkin dapat ilmu daripada orang tua dulu kan. Sebenarnya Ika boleh gunakan dari pasir tadi, kita masukkan dalam pasir, kita buat api kat atas. Jadi api yang kat atas tu menyebabkan telur yang kat pasir tu dia tak pecah. Tapi dia dah masak lah. Daripada kita nak jemur, takut nanti telur keluar ayam ataupun ada pula yang korek-korek jumpa telur, kita dah tak makan telur. So dalam konteks macam tu lah. So rekreasi ni ada setengah orang yang dia nak cari kelainan. Maksudnya kelainan mencabar diri pun dia. Ya betul, mencabar diri dia. Macam mana nak survive. Okey, kalau kita tengok Cik Hamzah gambar ni, aktiviti tidak mengenal usia. Pada pendapat Cik Hamzah lah kan. Kita tengok macam yang terbaru ni Dr. Malati daripada kita yang jawatan berjaya menawan puncak Gunung Kinabalu. Kita pun pernah rasa. Ya betul. Macam Cik Hamzah pun dah pernah naik, saya pun dah pernah naik. Tapi pengalaman setiap orang berbeza. Ya betul. Kalau kita tengok orang muda pun boleh, orang yang tua pun boleh, orang yang sihat pun boleh, orang yang kurang upaya pun boleh. Kalau pendapat Cik Hamzah lah kan, adakah aktiviti rekreasi luar ni merupakan cabaran kepada diri sendiri ke, masyarakat ke, ataupun kepada rasa macam bolehkah aku mencabar diri sendiri lah maksud saya. Bagi pendapat Cik Hamzah macam mana? Baik.
Cik Ika macam saya bagi contoh lah, saya pun pernah ke puncak Gunung Kinabalu. Ya. Sebenarnya stamina ataupun dia punya tu 30% je. 70% tu ya semangat kita, spirit kita. Ya. Kalau kita spirit yang kuat dalam keadaan macam mana pun kita akan cuba berjaya. Ya. So dalam konteks macam inilah ya. Macam kat gambar ni Dr. Malati dia adalah mantan ketua jabatan. Ya, sekarang dia adalah Senate ya. Walaupun dia dah berusia 55 tahun. Ya, 55 tahun ya. Dengan keadaan dia mengalami masalah spinal cord ya. Dengan latihan yang betul, dengan azam, dengan semangat yang kuat ya, dia dapat mencapai ataupun sampai ke kemuncak ya. Itu dia kata pun bagi tahu semangat tu kena ada ya. Betul. Walaupun dalam keadaan kekangan dari segi kesihatan dia ya. Tapi saya pesan dengan dia, Dr. Melati, buat ikut kemampuan, jangan paksa diri ya. Dan alhamdulillah dia dapat menawan dalam usia dia 55 tahun dalam keadaan yang balik dalam keadaan yang sihat lah. Alhamdulillah ya. So dalam konteks macam ni kita lihat ya, aktiviti ni sebenarnya tidak mengenal usia ya. Kalau memang seorang pendaki tu dalam usia yang macam mana pun, tapi dari segi semangat dia, fizikal, mental dia kuat, insya-Allah ya. Tak ada masalah. Macam kita ni memang orang outdoor, rasanya tak ada masalah lah. Kalau selepas ni walaupun dah pencen ke, kita meneruskan. Ya, sebenarnya kehidupan ataupun alam outdoor ni satu alam yang sangat menyeronokkan. Betul. Sebab kita bukan berinteraksi dengan manusia saja, malah kita berinteraksi dengan alam, kita berinteraksi dengan dunia lain. Ya. Kalau saya kata dunia lain tu kadang-kadang tak boleh lihat dengan mata kepala ya. Betul. Tapi kita dapat rasa. Ya. Ini pengalaman saya masa di Pulau Berah Basah bila saya dirikan kemah di tepi, masa tu kan memang ada air surut pasang kan. Saya pasang je lah, lepas tu pergi cari makanan kat ni. Tapi saya tak terfikir bila air pasang naik baru saya ingat habislah kali ni. Memang bila saya zoom pergi, alhamdulillah selamat semua, ada selamat naik, kasut-kasut pun dah ada kat pokok. Siapa yang buat tu? Tak ada orang kat situ tapi itulah, kita nak tak nak kita kena percaya dan kehidupan kita ni bukan kita hidup seorang. Betul. Ya? So kita sentiasa berinteraksi dengan alam supaya kalau kita niat kita baik, insya-Allah ya, mereka terima dengan keadaan yang baik. Ya. Okay, Cik Hamzah, kalau kita tengoklah kan pada buku yang kita nak kupas ni, yang dah kupas pun. Tengah-tengah kupas ni, kita tengah kupas ni isu keselamatan. Ya. Keselamatan dalam melakukan aktiviti rekreasi luar. Kalau kita tengok sekarang banyak juga kemalangan-kemalangan yang berlaku tanpa, kemalangan tidak dirancang kan? Ya, betul. Berlaku. Tapi kita cuba mengelakkan, maksudnya kita mengurangkan risiko kemalangan. Adakah Cik Hamzah rasa kita perlu menitik beratkan lagi pengurusan risiko dengan mengikuti penuh prosedur SOP? Ya. Maksudnya SOP ni kita, maksudnya prosedur ni lah keselamatan untuk menjalankan aktiviti tu. Ya. Macam ni Cik Kak. Ya. Bila kita nak menikmati keseronokan dengan aktiviti rekreasi, dalam masa yang sama kita jangan abaikan faktor-faktor keselamatan. Ya, macam kita nak ride lah. Nak ride kadang-kadang dekat aja, tak payah pakai helmet ya. Macam kawan saya rumah dia dekat saja ya, dengan isteri dia pergi kerja tak pakai helmet dekat ya. Memanglah polis tak ada ya. Tapi aspek keselamatan ya. Kalau apa-apa walaupun dekat, walaupun rasa apa-apa pun keselamatan kena jaga. Jangan sekali-sekali kita nak buat ni pasal ada penguatkuasaan. Ya. Begitu dengan rekreasi juga. Ya. Contoh kalau mesti kata minat dengan aktiviti tali ke, ya, faktor-faktor keselamatan tu kena jaga. Ya. Kalau kita main flying frog ke apa, safety tali tu mesti ada. Ya. Check dulu dengan alatan. Kita kena check pasti dia selamat baru kita guna kan. Bukan taruh data mak luput kita guna. Akan risikokan diri kita. Ya, setengah orang yang tak ada ilmu dia tengok tali tu elok lagi tali, tapi tak tahu dia punya dalam expired dia. Begitu dengan penggunaan alatan macam kabina ya. Figure of 8, helmet tu juga ada faktor keselamatan. Kalau rasa benda tu dah expired, dah tak boleh pakai ataupun dah ada ciri-ciri keselamatan tu dah agak lari ataupun dah ni, so abaikan, bukan abaikan, maksudnya buang. Kita kena jangan pakai. Walaupun benda ni macam rendah saja So dalam konteks macam itulah dari segi keselamatan. Kedua, walaupun dalam konteks yang
kita ni melakukan just ni, tapi kita kena juga ya faktor-faktor contoh macam insurans. Ambil insurans. Ya. Terutama dalam bidang rekreasi yang agak ekstrim ya. Macam Cik Ika pun tahu lah kalau kita contohnya macam kat darat, apa aktiviti yang ekstrim? ATV, ATV, hiking. Kita nampak hiking tu macam simple, tapi kalau contoh kita naik Gunung Kinabalu, terbelah sikit sarung tangan kita boleh menyebabkan tangan dia potong. Betul. Begitu juga macam kalau kita buat aktiviti udara, Macam paragliding tu kan. Paragliding ataupun terjun Bungee jumping. betul. Tanpa mengambil Betul. alatan yang betul, tak ada Keselamatan. insurans keselamatan apa semua, ia akan merisikokan. Terutama apabila mereka-mereka yang ada masalah dari segi kesihatan, takut-takut buat meninggal pula dah. Sian dia, anak-anak dia, isteri dia, so dalam konteks macam ni, kita dalam seronok-seronok juga, tapi kena fikir secara kehadapan. Betul, maksudnya seronok juga. Ya, betul. Keselamatan pun kita kena fikirkan. Itu yang utama. Ya, betul. Safety first. Betul. Okey, Cik Hamzah. Kalau maksudnya dari segi ni kita boleh tengok kan daripada yang bedah buku ni, kita tengok pada realiti dan cabaran rekreasi luar di Malaysia ni. Kalau kita tengok dia adalah kita perlu kekal sebenarnya. Betul tak? Setuju tak kalau aktiviti ni perlu dikekalkan? Kalau saya Sebab saya rasa dia relevan dah sekarang ni. Saya wajibkan kalau pelajar-pelajar tu sebab memang dia ni akan dibawa dalam kehidupan dia seharian. Ya. So kita dapat beza kalau mereka yang memang terlibat secara langsung dengan rekreasi ni, kehidupan dia mereka boleh hidup campak mana pun boleh hidup. Betul. Okeylah Cik Hamzah, kalau kita tengokkan macam masa pun agak mencunggui kita ni. Kan? Jadi saya macam bolehlah relatekan pada pendapat ni. Kita rasa aktiviti ni memang relevan di Malaysia. Kita perlu jalankan, betul? Tapi yang paling utama adalah keselamatan. Betul. Dan mengikut prosedur SOP yang betul lah. Maksudnya apa-apa berlaku, kita ada SOP. Tak kisahlah di mana-mana. Sebab kalau kita dalam rumah pun kita ada SOP. Macam pegang pisau, mesti macam mana keadaan dia, disimpan di mana, betul? Dan macam dari keselamatan lah. Sama juga dengan rekreasi luar, betul Cik Hamzah? Betul, dan konteks macam ni SOP tu diutamakan. Kita tak boleh cakap, contoh kita ambil 5 pegawai bomba penyelamat yang meninggal tu kan, macam mana orang yang nak selamatkan dia pun sendiri terkorban kan. So dalam konteks macam ni SOP dia tak follow kan. So dalam konteks macam ni, kita walaupun bidang kita dah biasa, kita dah mahir dalam bidang tu, tapi jangan sekali-kali kita abaikan SOP tu. Betul Cik Hamzah. Maksudnya pengurusan risiko pun kita kena jaga Cik Hamzah. Okey, yang untuk makluman sekali lagi lah tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya ada soalan ataupun kita tak ada soalan lah, kita panggil macam perkongsian idea. Sekiranya ada, bolehlah type di ruangan chatting, di ruangan komen. Kami akan cuba untuk berbincang dan menjawab persoalan ataupun pertanyaan, perkongsian idea tersebut tuan-tuan dan puan-puan. Dan jangan lupa isi SPL KPM online kehadiran yang disediakan. Bagi yang penjawab awam tu, itu satu bonus lah untuk dia masukkan dalam dia punya tu lah. Ya, betul. Okey, saya rasa itu saja setakat ini Cik Hamzah. Pada sesi program bedah buku kita. Kita mohon juga kredit kepada Pusat Sumber dan Teknikal yang telah membantu kita yang sangat bagus. Ya, betul. Terima kasih kepada tim teknikal. Ya, betul. Terima kasih kepada tim teknikal Pusat Sumber IPG, kampus bahasa antarabangsa, tuan-tuan dan puan. Terima kasih, dan terima kasih juga kepada Tuan Cik Hamzah kerana sudi bersama dengan saya, berkolaborasi dengan saya untuk program bedah buku pada pagi ini. Semoga kita berjumpa lagi pada sesi akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Petang.